Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam integriti. Yang berbahagia Datuk Seri Dr. Sabin bin Samitah, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Timbalan-timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, pengarah-pengarah jabatan, negeri, cawangan dan cawangan siasatan, seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan hasilien yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama menyaksikan taklimat integriti Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia secara webinar dengan tajuk Aku, Penjawat Awam dalam Norma Baharu. Sebagai makluman hasilan sekalian, taklimat ini diadakan bagi memenuhi kehendak pelan antarasuah Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia 2019-2023 bagi memudayakan integriti serta menambah baik tadbir urus di Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia dan membentuk sebuah organisasi yang telus dan profesional serta tiada toleransi dengan amalan rasuah, lantas memberikan nilai tambah kepada usaha kerajaan untuk mewujudkan negara yang bebas rasuah. Encik Muhammad Nur Izzuddin telah memperolehi Certificate of Professional Development daripada Australian Institute of Management, University of Western Australia. Beliau seterusnya melanjutkan pelajaran di University of Colorado at Boulder, USA dalam jurusan International Affairs. Beliau seterusnya melanjutkan pelajaran di UiTM Shah Alam dan memperoleh ijazah sarjana pentadbiran perniagaan. Beliau juga aktif dalam aktiviti kesukarelaan di dalam dan di luar negara. Selain itu, beliau juga merupakan jurulatih terlatih bagi program-program keusahawanan dan merupakan penceramah jemputan dalam program motivasi keusahawanan, pengurusan kewangan, anjuran agensi kerajaan dan swasta. Beliau juga pernah mendapat tempat pertama kajian KES, Convention of Executive Certificate in Advanced Business and Entrepreneurship Management dan pingat emas International Invention dan Innovative Competition. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengacara majlis. Yang berbahagia Datuk Seri Dr. Sabin Samitah, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Yang berbahagia Dr. Marhaini Mahmud, Pengarah Jabatan Integriti dan Pengurusan Risiko, Bahagian Integriti JIPR selaku penganjur program, Akademi Percukaian Malaysia serta seluruh warga Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri atas penganjuran majlis ilmu pada hari ini. Dan saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada LHDN sebagai frontliner dalam memastikan kelestarian ekonomi negara ini. Sesi taklimat pada hari ini akan berlangsung selama 1 jam. Ada orang akan cakap 1 jam tu ialah satu tempoh masa yang pendek. Namun ada juga orang yang akan cakap bahawa tempoh 1 jam ni ialah 1 jam yang panjang. Tetapi insya-Allah dalam majlis perkongsian ilmu ini saya akan pastikan 1 jam saudara-saudari semua berada dalam keadaan yang syarat dengan ilmu. Saya telah diberikan amanah pada hari ini untuk menyampaikan taklimat yang bertajuk Aku, Penjawat Awam dalam Norma Baharu. Jadi sebenarnya terlebih dahulu saya ingin mengupas apa itu aku. Kita ada A, kita ada K, kita ada U. Aku, dalam aku ada awak, ada anda. Dalam aku juga ada kami, ada kita. Maka aku ini bersifat universal. Orang kata cubit peha kiri peha kanan terasa. Maknanya aku ini bukan sahaja individu, tetapi dalam konteks penjawat awam, aku ini merangkumi keseluruhan organisasi tersebut. Maka tajuk yang diamanahkan pada saya pada hari ini iaitu Aku, Penjawat Awam dalam Norma Baharu. Namun fokus topik perkongsian ilmu saya pada hari ini adalah berkaitan tentang integriti penjawat awam dalam norma baharu. Ada banyak pendefinisian mengenai integriti, tetapi perkara yang paling penting, perkataan-perkataan, frasa-frasa seperti kejujuran, itu perlu ada.
ketelusan, kesempurnaan, keutuhan. Maka integriti boleh juga dirangkum sebagai jati diri yang merangkumi keikhlasan, keterbukaan, ketelusan, amanah, benar, berpegang pada prinsip, tidak mudah dipengaruhi, boleh dipercayai dan juga boleh dipegang cakapnya. Maka integriti ini adalah satu konsep yang holistik, mana tiada ruang dan peluang untuk integriti ini ditembusi jika seseorang penjawat awam mengamalkan keseluruhan nilai-nilai yang telah saya katakan tadi. Jadi pada hari ini persoalan, kenapa kita perlu ada norma baharu? Perlu ke norma baharu kita garap sebagai penjawat awam? Yang pertama, norma baharu itu hendak tidak hendak perlu ada kerana dengan datangnya satu musibah yang kita panggil COVID-19. Yang kedua, norma baharu ini juga perlu kerana ekonomi negara perlu bergerak. Dengan kata lain, ekonomi negara tidak boleh stand still. Apabila ekonomi negara tidak bergerak, tiada komponen pekerjaan, tiada komponen perniagaan, tiada komponen kerajaan di dalam itu, maka ekonomi negara akan lumpuh secara keseluruhan. Jadi, kita nak makan apa sebagai rakyat Malaysia? Dia nak makan apa? Mereka nak makan apa? Kami nak makan apa? Kami nak makan bagaimana? Oleh itu, wujudnya perkataan norma baharu dalam kita menangani dan menjalani kehidupan seharian, bukan sahaja sebagai rakyat Malaysia, tetapi sebagai penjawat awam khususnya. Norma baharu adalah satu pendekatan dalam menjalani kehidupan seharian, bekerja dan juga berinteraksi dengan orang di sekeliling kita. Ianya bukan sahaja dengan penggunaan pelitup muka, sanitizer, cuci tangan, penjarakan fizikal, penjarakan sosial, namun ia juga merangkumi aspek kerohanian, kebajikan, teknologi dan juga perkara-perkara yang berkait rapat dengan kehidupan kita sebagai manusia amnya, sebagai rakyat Malaysia amnya dan sebagai penjawat awam khususnya. Jadi timbul pula persoalan, adakah norma baharu ini akan kekal atau ianya ialah satu yang sementara? Untuk makluman, kajian-kajian terdahulu menunjukkan norma baharu ini telah ada sejak dari tahun 2011 lagi, di mana banyak syarikat yang telah menggunakan pendekatan ini dengan menjangkakan jikalau berlakunya bencana di dalam dunia ini, maka mereka telah bersiap siaga lebih dahulu untuk menangani sebarang kemungkinan yang berlaku. Maka ada orang cakap, new norms require new mindset. Jadi apa jawapannya? Ya, apabila berlakunya perubahan, kita perlu satu anjakan minda yang selari dengan perubahan yang telah, yang sedang dan juga yang akan berlaku. Jadi topik yang telah diamanahkan untuk saya kupas dengan pengalaman serta ilmu saya bersama semua warga lembaga hasil dalam negeri terbahagi kepada 4 topik utama, iaitu etika media sosial ketika norma baharu, kawalan dokumen rasmi sulit dan rahsia, norma baharu, impak terhadap penjawat awam dan juga frasa yang paling orang suka sekali, BDR ataupun WFH, bekerja dari rumah ataupun work from home. Jadi sebelum kita berbicara tentang aspek media sosial, kita kena faham bahawa media sosial terbahagi kepada 4 dimensi, iaitu yang pertama komunikasi, yang kedua multimedia, yang ketiga hiburan dan yang keempat ialah kolaborasi. Jadi apa itu dimensi komunikasi dalam media sosial? Dimensi komunikasi dalam media sosial adalah seperti penggunaan blog, penggunaan social network dan pengurusan acara. Bagaimana pula dimensi multimedia? Video, foto, perkongsian muzik dan audio, music sharing dan audio sharing. Yang ketiga pula ialah dimensi hiburan, iaitu platform media, dunia virtual dan juga game sharing. Macam hari ini kita lihat anak-anak kita dan mungkin kita juga yang ada main game sharing seperti PUBG dan lain-lain lagi. Dan yang terakhir sekali, dimensi media sosial
iaitu dimensi kolaborasi yang merangkumi Wikipedia, berita sosial dan juga bookmarking. Jadi etika media sosial kita sebagai penjawat awam, sebagai warga lembaga hasil dalam negeri. Yang pertama, sebelum kita buat sesuatu perkara melalui media sosial, kita perlu fikirkan akibat. Kadang-kadang ada orang buat dulu, lepas tu menyesal. Jadi kita perlu fikirkan bahawa adakah kita, untuk kita menjawab persoalan di dalam media sosial, adakah kita ahli di dalam bidangnya. Contohnya ada isu-isu berkaitan jalan raya, tapi tiba-tiba kita nak jawab. Isu tentang negara kita nak jawab. Isu GST kita nak jawab. Isu hari ini masak apa, itu pun kita nak jawab. Hari ini masak apa tak jadi, kita nak jawab. Aksi kucing comel pun kita nak jawab. Sebenarnya kita perlu fikirkan, adakah kita ahli di dalam bidang tersebut. Maka kita perlu fikirkan akibat daripada perbuatan kita. Yang kedua, yang ini juga penting dan banyak organisasi telah memikirkan mengenai perkara ini, iaitu perlunya ada polisi media sosial di tempat kerja. Jangan terhantuk baru tengadah. Perlu adanya polisi media sosial di tempat kerja. Dan yang ketiga, macam orang putih katalah, the golden rules. Jangan buat perkara yang anda tidak mahu berlaku kepada diri sendiri. Lebih-lebih lagi sekarang kita ada perkara-perkara seperti cyberbullies. Kita ada perkara-perkara tentang body shaming. Yang ini kelakar lah. Bila kita katakan kita nak body shame orang, tapi kita pun sama juga. Kita nak cerita, oi orang tu gemuk lah, orang tu bulat. Padahal kita lagi lah macam peti ais 4 pintu. Yang keempat, yang ini bukan elakkan, tetapi wajib kita menjauhi fake news. Orang kata, kena periksa dahulu, baru kita sebar. Kalau kita tak tahu, kita senyap. Jangan kita menjadi, inilah yang orang kata, dan saya rasa saya akan kupaskan lagi mengenai orang zaman sekarang suka menjadi media champion, news champion. Saya nak keluarkan, saya nak sebarkan, saya nak jadikan orang yang pertama menyebarkan maklumat itu. Sedangkan dia, seperti yang saya kata tadi, bukan ahli di dalam bidang tersebut. Elakkan. Tak ada gunanya kita menjadi news champion, kita menjadi media champion. Tak ada. Biarlah kita menjadi orang yang terkebelakang daripada menyebarkan maklumat itu. Yang penting, kita pasti baru kita sebarkan. Yang kelima, dalam etika kita, dalam media sosial sebagai penjawat awam, kita perlu ada had. Apa kita nak komen, apa kita tak perlu komen. Apa kita boleh komen, mana limit dia. Ada limit dia, perlu ada had. Kita perlu set our own boundaries. Itu sebagai individu. Dan juga organisasi juga boleh set boundaries di dalam organisasi. Yang keenam, ini bagus. Sebab kadang-kadang kita terlalu lama, masa kita work from home, kita dah mula membawang. Ada saja kita nak komen. Proses pembawangan yang agak agresif telah berlaku sejak akhir ini. Semua kita nak komen. Semua orang salah. Dan saya lihat kebanyakan perkara-perkara yang berlaku di dalam media sosial, jarang orang memberi pengiktirafan. Yang banyak komen. Contohnya jalan berlubang, habis kutuk sampai esok. Kita kutuk tentang jalan berlubang. Tetapi apabila pihak yang bertanggungjawab telah menutup lubang, tiada ucapan terima kasih. Jadi, berbalik kepada apa yang kita kata tadi, jangan buat perkara yang tidak mahu berlaku pada diri kamu, kepada orang lain. Sama jugalah, kita tidak mahu dicerca. Kita mahu menerima pengiktirafan. Jadi, perkara yang sama juga kita perlu lakukan. Dan akhir sekali, social media adalah bukan tempat untuk memalukan dan menghina orang. Sebab kenapa orang suka menghina dan memalukan orang dalam media sosial? Sebab orang tak nampak kita. Kita nampak orang, tapi kita tak tahu orang tu macam mana. Bagaimana situasi orang itu. Kerana setiap perkara berlaku di dalam konteksnya sendiri. Kita tak faham. Kita kata orang tu mencuri, jahat. Tapi dia mencuri sebab anak dia lapar. Dia dah pergi ke sana sini minta ke sana ke sini meminta bantuan, tapi tak ada orang nak tolong. Kan? Dan kalau orang tersebut dalam keadaan fizikalnya tanpa COVID ni, tanpa penjarakan sosial, tanpa norma baharu, dalam keadaan yang betul, orang datang minta, bang, tolong bang, saya dah lama tak makan. Kita akan halau. Tetapi dalam norma baharu,
Kerana kita tak nampak dia, kita mudah menghukum orang. Kita mudah memalukan orang. Kita mudah menghina orang. Kan? Sedangkan kita semua ini tidak perfect. Kita pada hari ini kita ada a lot of imperfections pada diri kita. Ada a lot of imperfections pada keluarga kita. Mungkin ada a lot of imperfections dalam organisasi kita, di mana ada ruang, ada peluang untuk kita memperbetulkan keadaan. Kemudian kita berkata pula tentang amanah dalam pekerjaan. Inilah di mana perkara-perkara mengenai dalam norma baharu, perkara-perkara mengenai kawalan dokumen rasmi, sulit, rahsia memainkan peranan yang penting. Macam tadi saya kata, semua orang nak jadi media champion. Ingat semua orang nak jadi media champion. Dan saya ulang sekali lagi, semua orang nak jadi media champion. Kenapa? Kerana ingin perhatian. Kurangnya perhatian. Kurangnya perhatian daripada rakan. Kurangnya perhatian daripada keluarga. Kurangnya pengerhatian dan pengiktirafan daripada organisasi. Kena ingat, kita represent organisasi kita. Kita mewakili organisasi kita. Walaupun benda tu tidak ada kena-mengena. Saya ambil satu cerita lah, pengalaman saya dalam jawatan kuasa tata tertib sebuah agensi. Saya pernah menganggotai jawatan kuasa tata tertib sebuah agensi. Saya ingat lagi seorang pegawai ni, saya tak ingat grade dia 41 ke 44, telah komen dalam media sosial. Tak ada kena-mengena dengan pekerjaan dia. Tidak ada kena-mengena dengan pekerjaan dia. Tetapi sedar tak dalam, saya rasa cerita ni dalam Facebook. Tetapi dalam Facebook ramai letak profil. Saya kerja di kementerian ini. Kan, workplace kementerian ni, workplace agency ni. Orang yang menerima teguran ataupun menerima penghinaan di dalam media sosial itu telah membuat aduan rasmi kepada ketua jawatan. Walaupun perkara ini tidak ada kena-mengena dengan pekerjaan dia. Dia kata ini terlalu sensitif, resis apa benda semua. Dan kertas siasatan wajib dibuka. Jadi saya termasuk juga di dalam jawatan kuasa itulah untuk menilai, untuk melihat. Saya kata, ini tak ada kena-mengena dengan kerja dia. Tetapi saya ingat lagi, orang yang membuat aduan tu dia kata, ini bertugas sebagai penolong pengarah bahagian ni. Kata, ada kena-mengena kan? Kerana kita, sekali lagi, kita mewakili organisasi kita. Walaupun di luar konteks pekerjaan. Kan? Macam orang lalu nampak, selekeh aja dia. Padahal selekeh itu tidak ada kena-mengena dengan kehidupan seharian dia. Tetapi orang akan mengaitkan kehidupan seharian dia dengan organisasi yang dia wakili. Dalam juga cerita tentang kawalan dokumen rasmi, sulit dan rahsia, kadang-kadang dalam keadaan sekarang, dalam keadaan norma baharu, ketirisan selalu sangat berlaku. Macam hari itu kata ada PKP 2.0, dokumen itu telah keluar dahulu, MKN terpaksa menafikan, dah jadi banyak kerja orang. Nak tahu kenapa benda ini berlaku? Kita kena ingat 3B. 3B. Satu bangga, satu belagak, satu bongkak. Sedar tak kita? Tiga-tiga konotasi ni boleh jadi konotasi yang negatif. Bangga pun negatif, belagak negatif, bongkak negatif. Akan tetapi, bangga juga boleh jadi positif. Belagak saya tak nampak lah boleh jadi positif kan. Bongkak lagi lah tak positif. Jadi saya nak ambil satu contoh. Kalau seseorang itu bangga dengan pekerjaannya, kalau seseorang penjawat awam di mana dia warga lembaga hasil dalam negeri bangga dengan kerjanya, maka ketirisan, dokumen rasmi, sulit rahsia tidak akan berlaku. Nak buat apa? Itu kerja aku. Aku bangga sebagai warga lembaga hasil. Aku bangga sebagai penjawat awam. Ianya berlaku, ketirisan dokumen rasmi berlaku, dokumen sulit berlaku, dokumen rahsia berlaku kerana seseorang itu tidak bangga dengan tempat dia bekerja. Seseorang itu ada masalah di tempat dia bekerja. Seseorang itu tidak berpuas hati dengan tempat dia kerja. Tidak berpuas hati dalam berbagai aspek. Mungkin bukan tidak berpuas hati dengan organisasi, tetapi tidak berpuas hati dengan orang yang duduk sebelah dia. Tak puas hati sebab apa? Sebab dia balik awal. Bos selalu bagi balik awal. Ataupun tak puas hati kerana prestasi dia tiap-tiap tahun dapat anugerah APC kan. Tiap-tiap tahun dapat. Anugerah terpuji, anugerah perkhidmatan cemerlang, semua dia dapat.
Jadi sikap iri hati itu menyebabkan seseorang itu tidak bangga dengan apa dia kerja. Serupa juga sebagai seorang rakyat Malaysia, kalau kita patriotik terhadap negara kita, kita tidak akan menjadi pengkhianat kepada negara kita. Kan kita bangga. Pergi mana? Saya orang Malaysia. Orang kata, where is Malaysia? Oh, you akan bertarung, kan? You akan fight. You kata, Malaysia ini tempat yang indah. Malaysia ini tempat yang baik. Malaysia ini tempat yang makmur. Sama juga kalau anda bangga menjadi penjawat awam, lebih lagi ditempatkan di Lembaga Hasil Dalam Negeri, tempat yang amat hebat ini, ketirisan, dokumen rasmi, dokumen sulit, dokumen rahsia tidak akan berlaku. Tetapi jika kita berlagak, saya kerja lembaga hasil. Kau boleh tolong tengokkan tak? Orang tu bayar cukai tak? You pun klik tengok. Orang tu tak bayar cukai. Tidak melaporkan secara telus. Mulalah berlaku. Sebab apa? Belagak. Atau pergi bongkak. Aku kerja lembaga hasil. Itu yang menyebabkan berlaku ketirisan. Tetapi seperti yang saya cakap tu, kalau bangga. Bangganya aku berkhidmat di Lembaga Hasil Dalam Negeri, perkara-perkara seperti ini tidak akan berlaku. Jadi, bagaimana seseorang penjawat awam itu untuk menyesuaikan diri terhadap norma baru? Yang pertama, paling penting, ada orang cakap tempat kerja tu penting, nak set up laptop tu penting, internet penting. Tak. Bagi saya, secara peribadi, kesihatan mental itu paling penting. Ingat, kesihatan mental itu paling penting. Sedar tidak sedar, kalau kita baca dalam berita, ada orang yang tertekan. Kan? Ada orang yang depres. Ada orang yang sanggup sampai ingin membunuh diri. Kan? Kerana COVID. Kan? Dan antara mereka yang berlakunya stres, berlakunya anxiety, bukan orang yang hilang pekerjaan. Ada mereka yang masih bekerja. Ada mereka yang sedang bekerja. Kenapa mereka stres? Yalah, sebab tak dapat keluar rumah, hari-hari duduk depan laptop. Kan, kita buat virtual conferencing, kita buat taklimat, kita buat kerja, kita buat reporting, semua di hadapan sebuah skrin, tanpa ada orang depan kita. Kadang-kadang sampai ada orang cakap, rindu dimarah bos. Kan, rindu dimarah bos. Kan, rasa sunyi. Itu orang kata, bila dekat dibenci, bila jauh disayangi. Kan, maknanya kesihatan mental kita kena jaga. Katakan kita terlalu letih. Saya pun terus teranglah saya kata, sebab saya sebagai pensyarah, kita juga saya rasa dah hampir setahun kita melakukan PDPR dengan menggunakan internet, menggunakan Zoom, menggunakan platform Microsoft Teams, kan. Jadi saya selepas saya buat kelas secara maya, saya akan berasa letih, mentally exhausted. Jadi saya faham, mungkin ada yang melekat. Contohnya kelas saya, setiap kali kelas berlangsung selama 3 jam. Kalau pelajar mungkin boleh tidur di belakang skrin, tapi kalau pensyarah yang memberi ilmu tu tidur, masalah lah kan. Jadi saya perlu berada dalam keadaan kesihatan fizikal dan kesihatan mental yang terbaik, kan, untuk menyesuaikan diri saya dalam norma baru, untuk memberikan perkhidmatan kepada pelanggan saya. Dalam konteks saya, pelanggan saya ialah pelajar. Yang kedua, ingat tadi saya ada kata tadi awal bahawa adakah benda ini permanent atau temporary, norma baru ni. Untuk itu juga kita kena bersiap siaga kemungkinan berlakunya penularan wabak di tempat kerja. Sebab kadang-kadang ada yang work from home secara total. Ada juga yang menggunakan jadual waktu anjal. Ada yang menggunakan rotation. Jadi risau. Jadi kita perlu bersiap sedia kemungkinan berlakunya penularan wabak di tempat kerja. Yang ketiga, kita perlu mengekalkan profesionalisme sewaktu fasa norma baru. Professionalism perlu ada. Saya faham, work from home doesn't mean kita kena santai. Kadang-kadang saya lihat ada orang meeting, kan, dia pakai t-shirt koyak baru bangun tidur. Sebab dia kata, aku bekerja. Ya, bekerja di rumah, bekerja dari rumah, masih juga memerlukan profesionalism. Kan, masih juga memerlukan profesionalism. Kita jangan lihat syarikat-syarikat IT di barat, kan, syarikat-syarikat di Silicon Valley di mana mereka pakai selipar, pakai skateboard ke pejabat.
kena ingat kita masih lagi organisasi awam, organisasi kerajaan. Kita perlu mengekalkan profesionalisme. Bayangkanlah kita ini ialah kaunter aduan. Kaunter aduan yang dilakukan secara maya. Kan, klien boleh lihat kita, pelanggan kita boleh lihat. Ini kaunter aduan lembaga hasil. Pakai t-shirt koyak-koyak je ke? Di mana anda bekerja, profesionalisme perlu dijaga. Tak kisahlah di rumah ke, di tempat kerja ke, anda bekerja dekat kebun ke, profesionalisme perlu dijaga. Yang keempat, penyesuaian diri terhadap norma baharu juga memerlukan pengurusan penjarakan sosial. Mungkin ada yang kata dengan saya bahawa sekarang bukan kita gunakan terma penjarakan sosial, tetapi kita menggunakan terma penjarakan fizikal. Sebenarnya dalam konteks ini, sedar tidak sedar, sebenarnya kita sudah hampir setahun bekerja dari rumah. Ada yang bekerja dari rumah, ada yang rotate bekerja daripada rumah dan bekerja di pejabat. Jadi berlakunya penjarakan sosial, maknanya social distancing daripada segi seorang di rumah, 5 orang di pejabat, 7 orang di site. Jadi keakraban ini kurang berlaku seperti dahulu. Jadi pengurusan penjarakan sosial ini ialah salah satu faktor juga yang perlu kita ambil sebelum dalam menyesuaikan diri terhadap norma baharu. Dalam menyesuaikan diri juga terhadap norma baharu, penggunaan online tools juga penting. Ramai orang kata bukan senang kita nak ambil ilmu baru, tetapi dalam norma baharu kita juga perlu menyesuaikan diri kita dengan online tools yang ada. Contohnya seperti bagaimana untuk menguruskan projek. Kita perlu mahir, kita perlu tahu mengenai software yang ada dalam project management dan juga software-software yang lain. Mungkin untuk kita berinteraksi, kita menggunakan Zoom, itu juga perlukan kemahiran. Kita menggunakan Microsoft Teams, kita menggunakan Google Meet, kita menggunakan Webex. Jadi ilmu dalam penggunaan online tools perlu dipertingkatkan lagi. Dan yang akhir sekali dalam kita menyesuaikan diri terhadap norma baharu, sebenarnya kita perlu bersedia untuk kembali bertugas di pejabat. Yang itu juga. Sebab kadang-kadang saya sedar ada yang sahabat-sahabat yang kerja dah lama, bila kita kata okey, mulai bulan depan kita buat rotation, yang ini kerja di pejabat, yang ini kerja ni. So kita buat 2 minggu rotation. Kata, macam mana nak minta pengecualian? Sebab kita dah terlalu lama bekerja dari rumah. Jadi persediaan untuk kembali bertugas ke pejabat itu juga ialah satu perkara yang perlu kita ambil kira. Hadirin sekalian, sebenarnya bila kita berkata tentang bekerja dari rumah, kita hanya anggap hanya satu golongan sahaja yang bekerja luar daripada pejabat. Untuk makluman, sebenarnya ada 3 golongan utama yang bekerja luar daripada pejabat. Yang pertama ialah seperti yang kita sedang laksanakan sekarang, BDR ataupun WFH, bekerja dari rumah ataupun work from home. Ini ialah satu arrangement di mana kaki tangan boleh bekerja dari rumah untuk satu tempoh jangka masa yang dipersetujui. Ini bermakna, contohnya, ada organisasi yang bila dikatakan okey, berlakunya PKP, semua orang perlu work from home. Ada juga organisasi yang menggunakan formula 30-70. 30 pengurusan, 70 yang lain bekerja dari rumah. Dan ada juga yang menggunakan rotation basis. Kan, 2 minggu di rumah, 2 minggu di pejabat. Yang itu ialah mereka yang bekerja dari rumah. Kemudian, golongan yang kedua yang bekerja luar daripada organisasi, iaitu dipanggil remote work. Mereka ini bekerja dari mana-mana lokasi yang diingini tanpa perlu datang ke pejabat. Contohnya macam sebuah organisasi IT, mereka memerlukan programmer daripada India, daripada Indonesia, kan, daripada Ukraine. Jadi mereka golongan remote workers ini tidak perlu datang ke pejabat langsung. Segala arahan, segala pembayaran dilakukan secara maya. Golongan ketiga dipanggil telecommuters ataupun mereka yang telecommuting. Mereka ini boleh bekerja di mana-mana sahaja lokasi yang mereka ingini, namun perlu datang ke pejabat jika diperlukan. So maknanya kita jangan pukul sama rata semua orang work from home, semua orang BDR. Sebenarnya ada 3 golongan. Yang pertama ialah golongan BDR, yang kedua golongan remote work, yang mereka ni tak perlu datang langsung ke pejabat, mereka bekerja dari satu lokasi pilihan mereka. Yang ketiga ialah telecommuters. Mereka ini bekerja di luar pejabat, namun
bila-bila masa jikalau mereka dipanggil ke lokasi organisasi, mereka perlu hadir. Jadi 3 golongan ini bila kita berkata tentang definisi bekerja dari rumah, definisi remote work dan juga definisi telecommuting. Bila kita berbincang atau berbicara tentang BDR, ramai yang kata BDR ni ada banyak kekurangan. Tetapi saya ingin kongsi apakah kelebihan BDR. Yang pertama, sedar tak sedar sebenarnya BDR tidak menggunakan ruangan pejabat yang besar. Kadang-kadang kita lihat ada orang yang buat set up dia punya workspace dia dekat rumah, dekat dapur, ada dekat bilik tidur, kan? Ada yang buat workspace dia dekat luar rumah, kan, bawah porch. Jadi dia tidak memerlukan satu ruangan pejabat yang besar. Yang kedua, daripada segi accessibility. Jadi organisasi untuk akses warga mereka adalah lebih mudah dengan adanya internet yang kuat lah. Kadang-kadang ada orang yang duduk di kawasan yang liputan internetnya kurang baik, jadi accessibility itu menjadi kurang. Tetapi secara keseluruhan kalau kita lihat di bandar-bandar besar, kebanyakan organisasi kerajaan berada, maka accessibility daripada segi organisasi dan juga warga kerjanya berlaku dengan lancar. Yang ketiga, kurangnya berlaku turnover, maknanya kurangnya orang berhenti kerja dengan adanya BDR. Lagi orang seronok. Kan? Macam kadang-kadang ada orang masuk interview, lepas tu terus BDR. Kan? Jadi dia lebih mudah dan kurangnya berlaku turnover ataupun orang berhenti kerja. Yang keempat, kehadiran yang lebih baik. Saya lihat banyak organisasi yang mengadakan pemantauan kehadiran yang menggunakan sistem mereka sendiri. Ada yang menggunakan dengan kita on saja komputer yang diberikan, yang dibekalkan oleh organisasi di rumah, maka dikira sudah hadir. Ada yang menggunakan sistem biometrics, ada yang menggunakan sistem log on, log in. Kan? Jadi maknanya setiap organisasi yang saya lihat sekarang kebanyakannya sudah bersedia untuk menangani kehadiran warga kerja mereka. Yang kelima, lebih waktu kerja berbanding waktu yang digunakan untuk kita commute. Jika sebelum ini kita nak ke pejabat, kita naik kereta, kita naik motor, kita naik LRT, kita naik komuter, kadang-kadang berlakunya jam, kadang-kadang ada accident, kadang-kadang kita punya side mirror pecah kena langgar motor, kadang-kadang motor kita tayar pancit. Kita boleh katakan unnecessary stress berlaku sebelum kita memulakan pekerjaan. Tetapi perkara ini tidak berlaku jikalau kita bekerja dari rumah. Kemudian waktu kerja menjadi anjal. Tapi yang ini ada positif, ada negatif. Orang yang tak faham bila dia kata anjal, maknanya bos boleh kontak staff pukul 3.30 pagi, dia kata sebelum subuh kena siap. Waktu anjal, walaupun namanya waktu anjal, tapi waktu bekerja masih lagi 8 jam sehari. Janganlah kita main hentam je, time maghrib, hantar WhatsApp, okey, lagi 5 minit saya nak you reply ni. Orang tengah di dekat sejadah. Kan? Kadang-kadang kita kena sensitif mengenai waktu kerja anjal ini. Kadang-kadang kita kena faham, okey, tengah hari waktu makan. Lepas tu kadang-kadang kita tahu, waktu pagi, awal pagi pukul 8, 8.30, mungkin anak sedang bersedia untuk kelas Google Meet. Mungkin kita kata, okey, anak-anak semua dah settle dalam pukul 10.30, pukul 11. Okey, kita akan adakan mesyuarat jabatan pada pukul 11. Janganlah kita buat time-time, kita kata, azan ni kan, time azan Zohor, time waktu asar, time waktu maghrib, time pukul 7 lebih nak bagi kerja. Jadi, walaupun waktu kerjanya anjal, tapi kita kena tahu limitnya. Okay, kemudian dia juga menambahkan productivity, kan? Bukan setakat productivity. Apabila berlakunya BDR, kadang-kadang kita nampak kenaikan productivity sejajar dengan kenaikan kreativiti. Kreativiti warga kerja kita sendiri turut naik ketika bekerja dari rumah ini. Selain daripada itu, tiada kesesakan, kurangnya stres dan insya-Allah kesihatan kita lebih baik jika berada di rumah. Kan? Cuma saya rasa sejak akhir-akhir ini berlakunya peningkatan berat badan lah yang mendadak kalau kita duduk kat rumah. Jadi perkara yang perlu kita ambil kira sebelum BDR, yang pertama ialah komunikasi. Macam mana kita nak communicate di kalangan warga kerja kita sebagai penjawat awam. Yang itu kita fikirkan, kan? Yang kedua, kawasan tempat kerja dan peralatan. Adakah peralatan yang kita bekalkan untuk kaki tangan kita mencukupi? Kadang-kadang kita tahu kaki tangan sokongan mungkin tidak dibekalkan dengan laptop. Jadi bagaimana kita nak akses mereka? So perkara-perkara sebegini perlu kita ambil kira sebelum BDR berlaku. Kemudian pakaian dan perancangan harian. Macam tadi saya kata, dress code kita kan ketika virtual conferencing kan, apa dress code kita? Sewajarnya dress code kita adalah sama seperti jika kita bekerja di pejabat.
Kemudian merangka harapan dan struktur pelaporan. Macam mana kita nak reporting? Kerja ni nak hantar macam mana? Dan yang terakhir sekali iaitu tanggungjawab pemimpin. Bagaimana kita nak memimpin ketika bekerja dari rumah. Yang ini juga kita kena ada satu struktur yang kita perlu fikirkan dahulu sebelum kita laksanakan BDR di organisasi kita. Salah satu perkara juga yang perlu kita ambil kira sebelum pelaksanaan BDR di sebuah organisasi iaitu community and capacity building. Sedar tak sedar, bila kita bekerja dari rumah, kita berasa lonely. Jadi perlu ada program untuk menaikkan semangat community dan capacity building di kalangan warga kerja. Bagaimana? Mungkin kita boleh create satu online forum di mana kaki tangan boleh berkongsi personal dan professional updates. Okay, hari ini kerja dah siap, hari ini mungkin ada cadangan, kan? Mungkin inilah perkara yang perlu diambil kira juga sebelum pelaksanaan BDR. Kemudian bagaimana kita nak tetapkan matlamat dan adakah matlamat yang ditetapkan itu ialah bermakna. Kemudian bagaimana kita nak reward staff kita, bagaimana kita nak recognize staff kita. Itu penting juga. Kadang-kadang dia kata, bos iktiraf tak kerja aku ni? Aku banyak buat ni. Bos tak nampak. Sebab orang tak nampak bagaimana mereka nak iktiraf. Bagaimana penilaian dilaksanakan. Dan terakhir sekali, penggalakan ilmu. Banyak organisasi perlu adakan macam ni lah. Kita ada taklimat, kan? Setiap bulan, kita ada program ilmu. Bukan saja program ilmu yang generik. Mungkin program ilmu yang berkaitan dengan kerja. Mungkin berkaitan dengan teknologi. Bagaimana nak buat dokumen. Bagaimana nak gunakan Webex. Bagaimana nak gunakan project management software. Yang boleh dihadiri secara maya oleh semua kaki tangan yang terlibat. Jadi apakah perkara yang penting kita perlu ada bila kita bekerja dari rumah? Yang pertama, kepercayaan. Trust. Itu penting. Trust kepada siapa? Kita perlu trust majikan kita. Majikan kita perlu trust kita. Dia kata, aku ni akan kerja lama tak lagi ya? Nanti takut bos tak nampak apa aku buat kerja, nanti aku kena buang. Ataupun bos pula, budak aku dekat rumah ni buat kerja ke tak? Trust. Trust comes both way. Orang yang menerima, orang yang memberi trust tu. Jadi dia come in both way. Dua hala. Kedua ialah etika. Bekerja dari rumah ni ada etika. Work ethics, pakaian ni ethics, ethics berkomunikasi secara maya, kan? Ethics mengendalikan dokumen. Yang ketiga, multitasking. Time tu nak jaga anak, time tu nak masak, time tu nak buang sampah, kan? Time tu nak potong rumput, kan? Time tu pula nak jahit baju koyak, langsir pula nak roboh, lampu pula tak menyala, kan? TV pula rosak. Jadi kita kena multitask, tetapi kena ingat, selagi kita menerima gaji, prioriti kita pertama ialah kepada organisasi yang memberi gaji kepada kita. Kan? Yang itu kita kena ingat. Tetapi, kita boleh negotiate. Kita ni manusia. Kita cakap, bos hari ni saya lambat sikit sebab rumah saya blackout. Kan? So, saya kena betulkan dulu fuse ni. Lepas tu baru saya boleh online balik. Kena beritahu awal. Jangan kita, kenapa budak ni tak datang? Kenapa kita ada meeting online ni tetapi dia tak hadir? Nanti menimbulkan syak wang sangka. Maknanya kita perlu beritahu dulu. Kita tahu semua orang multitasking. Orang lelaki yang tak pernah masak, tiba-tiba masak. Sedap pula tu kan. Kemudian, priority. Macam tadi saya kata, apa keutamaan kita? Time-time ni pula gatal-gatal nak menjadi penjual online pula. Sekejap nak keluar menjual ni, sekejap nak menjual ni, sekejap nak ambil order, sekejap nak COD. Hey, kita kerja, kita terima gaji, kita makan gaji. Bila dah habis waktu kerja, katakan dipersetujui bahawa waktu kerja maya kita ini tamat pada pukul 5.30 setiap hari, ataupun tamat pada pukul 6, ataupun waktu anjal setelah kita cukup 8 jam bekerja. Lepas tu lah kita nak buat kerja yang lain. Tiba-tiba kita nak ambil upah jiran rumah sebelah, mesa rumput ke apa benda semua. Tiba-tiba kita nak buat kuih lah, kita nak buat spaghetti lah untuk dijual, ataupun kita nak buat gotong royong ke dengan anak-anak kita selepas waktu itu. Kerana kita kena ingat siapa yang bayar gaji kita. Gaji kita itu perlulah bersih. Kemudian faktor-faktor seperti disiplin, motivasi. Itu juga perlu. Kadang-kadang kita seorang kita tak cukup motivasi. Kadang-kadang kita perlu kontak kawan rakan-rakan kita, rakan-rakan sekerja kita, kan, untuk menaikkan motivasi kita. Aku down lah, kan. Kau macam mana? Kerja okey tak kat sana? So kadang-kadang kita tukar maklumat, kita tukar pandangan, kan, kita tukar pengalaman.
Kemudian juga keperluan untuk berinteraksi secara profesional dan sosial. Macam itulah. Dah lama tak cakap dengan bos, dah lama tak cakap dengan second boss, dah lama tak cakap dengan rakan-rakan. Jadi keperluan untuk berinteraksi secara profesional dan sosial. Dan juga kita perlu belajar ilmu baru dan kongsi dengan organisasi. Kan, katakan, kita dah dapat ilmu baru, kita kontak, kita sampaikan dalam organisasi. Kita kata dengan bahagian mungkin semua manusia kita kata, saya dah dapat ilmu baru yang boleh membantu lembaga hasil dalam negeri. So, boleh tak saya nak kongsikan secara maya bersama semua warga lembaga hasil. Itu pun satu perkara yang baik dan terpuji. Dan juga bekerja dari rumah ini juga, dia berlakunya kepelbagaian dan inklusif. Hendak tidak hendak kita perlu akui perkara ini. Jikalau sebelum ini tempat kerja kita tidak mesra OKU, kan, tidak mesra OKU, tetapi dengan bekerja dari rumah, kan, golongan kurang upaya boleh bekerja dari rumah, kan, lebih mudah untuk dicapai. Selain daripada itu, walaupun kita bekerja dari rumah, kita perlu mematuhi undang-undang tempat kerja. Daripada segi kedatangan cukup. Lepas tu kalau kita tidak hadir, kita perlu memohon cuti. Ini masalah. Ramai orang dia kata work from home, dia punch in, dia punch out, aku kerja, padahal tak kerja. Sedangkan dia boleh mohon cuti. Saya ambil satu contoh lah. Saya tahun lepas ada cuti 35 hari lagi. 2020 2021 saya ada cuti 35 hari lagi. Saya boleh membawa ke pencen sebanyak 15 hari. So tahun ni 35 campur 35 tolak 15. Itulah total cuti saya untuk 2021. Saya tak ambil cuti. Jadi kalau orang lain, kadang-kadang wife saya kata, bang, hari ni kita sebab sebenarnya cuti saya lebih daripada 35 hari tahun lepas, tapi saya dah ambil banyak sebab anak saya tahun lepas masuk asrama. Ada kan kadang-kadang saya nak balik kampung. Walaupun work from home, kita nak balik kampung. Ada orang bila dia work from home, dia nak balik kampung, dia kata dia bekerja daripada kampung. Saya kata dengan wife saya, okey, 4 hari nak cuti. Ambil je lah. Dia kata, sayanglah. Tak apa. Sebab cuti itu ialah satu benda yang hak kita. Kita ambil je lah cuti tu, kan. Kemudian, bekerja dari rumah ini, kita perlu ada satu sistem komunikasi yang efektif. Kita juga perlu mengambil tanggungjawab, kan, daripada segi accountability. Ini yang masalah. Kalau kita bekerja dari rumah, kalau ada berlakunya silap, siapa punya silap mah? Tak tahulah. Jadi sesiapa yang bertanggungjawab perlu mengambil accountability terhadap perkara yang dia buat, terhadap amanah yang telah diberikan. Sama juga dengan profesionalisme ketika bekerja dari rumah, dan juga kepercayaan dan menghormati rakan sekerja. Jadi saya nak bawa contoh-contoh perbuatan tidak berintegriti semasa BDR. Yang pertama, menipu. Tak hadir, tapi yalah punch in aja, lepas tu tidur satu hari. Yang ini kena ingat, adakah gaji kita berkat? Adakah gaji kita halal? Kan? Sebab kita nak bawa, katakan kepada mereka yang dah berkahwin, gaji itu kita nak bagi makan kat keluarga kita. Yang kedua, BDR ni kadang-kadang ada orang mengambil kredit atas kerja orang lain. Sebab kita tak tahu siapa yang buat. Siapa yang hantar dulu, dia lah tu. Padahal orang lain yang initiate kerja itu, tapi dia tiba-tiba dapat idea, dia pancung dan dihantar sebagai kerja dia. Yang ini juga perbuatan yang tidak berintegriti ketika BDR. Kemudian yang ketiga, yang ni ya Allah ramai orang buat, iaitu membuat kerja luar dari kerja hakiki. Macam saya kata tadilah. Sekarang tiba-tiba ramailah jadi bukan Insta famous, jadi content provider internet, kan, YouTube. Kan, jadi influencer. Saya pun tak pernah dengar nama, tiba-tiba 300,000 follower, sekarang dah jadi influencer. Kan, membuat kerja luar daripada kerja hakiki. Kena ingat, kalau nak jadi influencer, kalau nak buat kerja lain, kalau kata meniaga daripada Lazada tu dah lebih hebat daripada gaji yang diterima daripada organisasi lembaga hasil dalam negeri yang hebat ini, silakan berhenti. Kan? Jadi anda kena berlaku adil, sebab posisi anda tu boleh diisi oleh orang lain. Sekarang orang banyak struggle tengah cari kerja. Jikalau anda rasakan bahawa meniaga itu lebih baik daripada bekerja ni, tinggalkan. By all means, sambunglah apa yang you tengah buat sekarang. Kalau berniaga itu bagus. Kalau tiba-tiba you kata memasak itu bagus. Menjadi social influencer itu bagus. Menjadi YouTuber pun bagus. Lebih bagus daripada organisasi yang hebat ini, silakan. Tetapi ingat, tempat itu adalah tempat orang lain. Anda mengambil hak orang lain. Kemudian ada pula orang waktu rehat yang berlebihan. Rehat dia 8 jam, kerja dia 30 minit. Yang ini kena ingat, ini semua datang daripada hati kita sendiri. Kita kena make sure
end of the month, macam hari ni lah, pejabat awam 25 hari bulan, gaji kita itu bersih, gaji kita itu halal. Dan ada juga orang, dia bekerja. Ni jenis tak bagi integriti. Dia bekerja, punch in, punch out, but KPI equal to 0. Dia punch in, dia punch out. KPI dia tak ada. KPI dia tak capai. Apa benda pula orang ni buat? Dia buat lah. Duduk depan laptop, berasap laptop. Tetapi KPI pun 0. Jadi kita perlu lihat kelima-lima perbuatan yang tidak berintegriti ketika BDR. Menipu, mengambil kredit atas kerja orang lain, membuat kerja luar dari kerja hakiki, waktu rehat yang berlebihan, punch in, punch out, tapi KPI equal to 0. Jadi sebagai organisasi, kita perlu menyediakan polisi bekerja dari rumah. Apa yang perlu ada? Satu, kita perlu mengenal pasti siapa yang perlu bekerja di rumah. Ataupun kita nak buat rotation basis ke, kita nak buat itu terpulanglah kepada organisasi di mana yang dia lihat benda itu bersesuaian, berpadanan dengan organisasi dia. Yang kedua ialah kita kena tetapkan expectation. Apa kita nak expect? Katakan you work from home 3 bulan. Selepas 3 bulan, apa yang you kena lahirkan, apa yang perlu dizahirkan daripada hasil work from home. Kemudian kita perlu pilih saluran komunikasi. Dalam organisasi perlu ada satu saluran komunikasi. Kan, kalau kita percaya kita nak gunakan Webex, kita gunakan Webex. Jangan campur. Habis satu laptop ada 5 software. Kan? Kita pun kena faham. Jadi gunakan satu saluran dan kita pastikan saluran itu secure. Yang keempat, memastikan keutuhan data. Yang ini pun saya lihat lately banyak organisasi kerajaan telah mengeluarkan dasar pengendalian data ketika bekerja dari rumah. Saya lihat ada. Dan juga terangkan perbelanjaan yang akan ditanggung oleh organisasi. Yang ni saya kena cerita sikit. Ramai orang telah melihat sebelum ini kan, ketika ekonomi itu bagus, ramai orang melihat bahawa kerja overtime tu sebenarnya sebagai pendapatan. Bekerja luar, claim luar tu sebagai satu pendapatan. Salah. Itu ialah satu privilege. Bila you dah kerja cukup masa, bila bos kata okay, you boleh kerja overtime, itu ialah satu privilege, bukan satu benda yang wajib. Jadi ramai orang dah kata, okay, aku kerja, gaji aku 1,600, aku overtime 1,000 lagi, 26. So bila jadi work from home ni, dia dah hilang overtime, gaji tinggal 1,600, tolak EPF jadi berapa? Lepas tu ada yang ketika work from home ni, alamak, macam mana aku tak ada outstation ni lah aku nak bayar rumah, outstation ni lah nak bayar kereta. Inilah masalah. Apabila mereka telah menganggap bahawa claim mileage, kan, bekerja di luar, overtime itu sebagai hak berbanding sebagai privilege. Yang ini sebagai individu, sebagai penjawat awam, kita kena fikirkan. Sebab saya lihat ramai orang macam tu, bila mengeluh, alamak, sekarang tak dapatlah outstation, macam mana nak bayar kereta. Siapa suruh beli kereta mahal? Kereta, kita kena lihat kehendak dan keperluan. Keperluan ialah kenderaan. Keperluan tak pernah cakap keperluan ialah kereta. Keperluan ialah kenderaan. Keperluan ialah satu mode untuk bergerak dari satu tempat satu lain. Boleh jadi motor, boleh jadi kereta, boleh jadi sampan, kan? Boleh jadi bersikal, kan? Boleh jadi kenu, kayak, kan? Tetapi kenapa kita memilih kereta? Satu, kenapa pula kita pilih brand tu? Sebab saya risau apabila trend-trend seperti ini berlaku di kalangan penjawat awam. Ada yang terduduk, macam mana ni nak bayar kereta? Yelah, gaji 1,600, kan? Rumah 800, kereta, satu geng nak pakai Toyota Wish. Saya kata, macam mana jadi macam ni? Ingat, benda itu perlu kita lihat. Dan jikalau kita telah melakukannya, inilah masanya untuk kita fikirkan balik, kita untuk restructure balik kehidupan kita, restructure balik kewangan kita, restructure balik kita punya proses etika kita sebagai penjawat awam. Okey, saya ingin menjawab soalan yang diberikan. Soalan yang pertama, bagaimana untuk memantau warga kerja yang bekerja dari rumah? Okey, yang pertama, pemantauan ini boleh berlaku seperti saya katalah dua hala. Yang pertama ialah pemantauan kendiri. Jikalau kaki tangan mempunyai amanah, pemantauan kendiri boleh berlaku dengan jikalau diberikan KPI,
Jika kalau diberikan KPI, walaupun kita punya kaki tangan atasan, kita punya majikan ataupun kita punya orang atasan, dia tak beritahu bila perlu dihantar, tapi kita boleh sentiasa buat check in dengan bos kita. Kita kata, okey, progress saya, tadi bos ada surat boleh bagi saya buat surat, tuan ada bagi saya buat surat, tuan, surat tu saya dah siapkan. Ada apa-apa lagi benda yang boleh saya buat? Yang itu ialah self check. Yang kedua daripada segi majikan iaitu setkan KPI. Yang ini kena buat jugalah, dan awal-awal dia akan orang kata hassle sikit. Macam saya dengan kaki tangan, saya akan setkan untuk mingguan. Mingguan, lepas tu saya akan letakkan nama, hujung tu apa KPI, dan saya akan kata bila sudah lengkap sila tandakan dah siap. Lepas tu saya akan sentiasa pantau progres. Saya kata okey, hari Rabu saya akan buat virtual, saya akan gunakan Zoom, saya nak lihat semua progres setiap hari Rabu, kan. Jadi perlu ada proses pemantauan yang itu. Seperti yang saya katakan tadi, dia perlu berlaku dua hala, satu daripada majikan, satu lagi daripada self check. Bila kita kata kita buat ni betul ke tak, kita buat ni tak ada orang pantau, kita report back kepada kita punya orang atasan. Kita kata okey, saya dah siap ni, ada apa-apa lagi yang boleh dilakukan. Okey, saya ada lagi satu tips yang saya belajar dulu lah. Bila seorang orang atasan hantar arahan melalui WhatsApp ataupun melalui Telegram, selalu dia kata, okey, Haris, sila buat ni dan ni hantar sebelum ni. Kena ingat sampai bila-bila kaki tangan bawah tidak boleh balas balik kepada kaki tangan atasan dengan perkataan noted. Noted sebenarnya daripada atas ke bawah, bukan bawah ke atas. Sebenarnya jawapan yang sepatutnya daripada bawah ke atas ialah, ya, saya akan lakukan sebelum daripada tarikh yang tuan nak, ataupun consider done. Itu ialah jenis-jenis jawapan. Consider done. Okey, work in progress. Okey, saya akan laksanakan dan akan hantar kepada tuan sebelum ni. Tuan, saya akan update lagi 2 jam, saya akan updatekan progress perkara tersebut. Dia jangan bila bos hantar noted. Noted sebenarnya go the other way around. Orang bawah laporkan kepada atas. Okey, so bos dah baca, okey, noted. Dia bukan orang bawah kata kat bos, awak kena buat ni. Okey, noted bos. Siapa bos ni? Jadi yang itu ialah satu yang saya nak kongsi lah, berdasarkan pengalaman saya bekerja dahululah di sebuah organisasi. Okey, soalan kedua yang saya terima, bagaimanakah kita akan mengambil tindakan terhadap pelanggaran integriti yang berlaku ketika bekerja dari rumah? Okey, kita perlu lihat sebagai satu organisasi, kita juga tertakluk kepada perkeliling kerajaan, kita juga tertakluk kepada SOP organisasi kita. Jadi, walaupun pelanggaran etika ataupun pelanggaran integriti itu berlaku ketika BDR, bekerja dari rumah, tindakan yang sama boleh kita laksanakan. Bukan setakat boleh, tapi perlu kita laksanakan seperti keadaan sebelum norma baharu. Maknanya kita perlu ada penubuhan jawatan kuasa, kan? Kita perlu lihat aduan, perkara itu perlu kita laksanakan. Jangan kita kata bila ada BDR, tak apalah, kita ada give and take lah BDR ni. Tetapi ingat, bila berlaku ketirisan, bila berlakunya pelanggaran terhadap integriti ataupun etika, lebih-lebih lagi yang menyebabkan pelakuan jenayah, tindakan perlu diambil segera mengikut prosedur yang telah ditetapkan sebelum ini. Tidak kira sama ada BDR atau tidak BDR, tindakan tetap perlu dilaksanakan. Secara kesimpulannya, kita sebagai warga penjawat awam perlu menerima baik norma baharu ini, sama ada ianya sementara ataupun kekal. New norms require new mindset. Jadi, dalam menjalani kehidupan ketika norma baharu ini, kita sebagai penjawat awam perlu berlaku amanah pada diri kita, pada organisasi kita, pada keluarga kita, pada masyarakat kita dan pada negara kita. Kita perlu bangga dengan organisasi yang kita wakili. Maka, jadilah penjawat awam yang bermakna untuk diri sendiri, organisasi dan masyarakat. Nasihat saya, jauhilah perbuatan tidak berintegriti, bukan sahaja ketika norma baru, namun sentiasa kita menjauhi perbuatan yang tidak berintegriti
selagi mana kita bergelar seorang manusia, seorang penjawat awam dan sebagai seorang khalifah di muka bumi ini. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan sejujurnya terima kasih kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri atas penganjuran majlis ilmu yang amat bermanfaat pada hari ini. Sekali lagi juga saya ingin mengucapkan tahniah kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri serta warganya dalam memastikan kelestarian ekonomi negara ini. Akhir sekali, kita jaga organisasi kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Muhammad Nur Izzuddin bin Datuk Dr. Haji Noh di atas taklimat integriti sebentar tadi. Saya bagi pihak seluruh warga kerja ingin mengucapkan berbilion terima kasih kepada penceramah jemputan kita serta seluruh hasilien bersama-sama menyaksikan program ini. Maka dengan ini berakhirlah sudah taklimat integriti Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia secara webinar pada kali ini. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga berjumpa lagi. Terima kasih.